Pertama dia soal GST ni. Pada dasarnya, secara prinsipnya, saya tidak setuju. Saya sokong usaha untuk distrukturkan semula sistem pencukaian kita. Sebab kalau kita lihat hari ini, sistem pencukaian kita terlalu bergantung kepada cukai secara langsung, direct taxation, maksudnya kepada income tax, corporate tax dan sebagainya. Dan akhirnya sistem ini apabila tidak seimbang antara cukai secara langsung dengan cukai secara tidak langsung, dia menyebabkan satu kedudukan di mana pendapatan kerajaan ini tidak menentu. Jadi kita nak ada satu sistem yang lebih stabil, base-nya lebih stabil. Maksudnya peratus antara direct taxation dengan indirect taxation itu lebih kurang sama. Dalam negara maju dia lebih kurang sama, direct and indirect taxation. Jadi di sini kita perlu melihat kepada rombakan kepada sistem tax yang ada, tanpa kita membebankan rakyat dengan cukai yang baru ataupun kadar cukai yang lebih tinggi. Itu syarat. Itu syarat dia. GST ni pertama saya nak kata, sebab ini satu fallacy, satu kesilapan yang diulangi oleh pembangkang seolah-olah benda ni betul, ya. GST bukan cukai baru. GST adalah pengganti kepada Sales and Services Tax, cukai jualan dan perkhidmatan yang sedia ada, yang 5 antara 10% Sales and Services Tax, ya. Malah ini perkara yang saya akan bangkitkan dalam parlimen, tapi saya bagi skop kepada Malaysia kini. Pada tahun 1993, Menteri Kewangan pada waktu itu dalam ucapan bajet telah sebut bahawa saya akan memperkenalkan satu cukai baru untuk menggantikan SST. Walaupun dia tak guna istilah GST, maksudnya sama, GST. Ya, 1993. Menteri Kewangan nama dia Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Dia sendiri kata dalam ucapan dia. So, saya akan bangkitkan dalam parlimen. Saya kata kita ni jangan mudah lupa lah, kan, apa yang kita cakap dulu. Okey, tak ada masalah. So GST ni bukan cukai baru, dia cukai untuk mengganti cukai SST. Yang memang betul Tony Puah kata, okey hari ni SST punya base lebih kurang daripada GST. GST ni akan dicukaikan kepada lebih banyak lagi produk dan sebagainya. Tetapi kita kena faham, GST ni adalah cukai yang boleh kita tuntut balik daripada kerajaan. Contohnya satu lagi fallacy adalah cukai GST ni kata 4%, tetapi oleh kerana GST ni dikenakan di setiap peringkat production, di kilang, pemborong, distributor, retailer, maka 4 kali 4 16%. Ini dalam ceramah pembangkang saya pernah dengar. Tapi masalah ni bohong. Tony pun tahu masalah ni, tapi dia at least dia ni jujur sikit lah, dia tak guna argument ni. Tapi masalahnya orang percaya 16%, it's not compounded. Masalahnya GST ni walaupun dikenakan kepada lebih banyak syarikat dan produk, dia dapat diklaim balik. So contohnya pengilang charge 4% GST kepada pemborong. Pemborong itu boleh claim balik 4% tu daripada kerajaan bila dia buat dia punya GST claim. Jadi akhirnya ini penting untuk rakyat, ya. Akhirnya rakyat akan dikenakan dengan GST 4% saja. Itu yang penting. Tak payah risau pasal ni claim tuntutan balik, bayar balik, semua ni tak payah risau. Yang penting rakyat akan kena 4% GST. Itu saja. The point is, dia kata GST ni regressive tax. Sebab kalau cukai pendapatan hanya 10% daripada rakyat Malaysia bayar, orang kaya lah basically yang bayar, ataupun orang yang berpendapatan tinggi yang bayar. Tapi GST ni pukul rata, semua kena bayar. Sama juga dengan SST, semua kena bayar. Bila kita beli produk mana-mana pun kena. Ini bukan sales charge, ini sales and services tax. Kita kena sales and services tax. Cuma di sini saya nyatakan bahawa kerajaan telah sediakan satu senarai yang begitu komprehensif barang-barang yang tidak dikenakan GST. Barang-barang perlu, essential items. Contohnya apa, barang-barang perlu lah, apa, beras, tepung, minyak masak, ayam dan sebagainya, exempted ataupun zero rated from GST. Jadi dengan itu cukai ini tidak akan menjadi regresif ataupun membebankan rakyat biasa. Kalau kita tengok spending pattern rakyat biasa, orang yang berpendapatan tengah, sederhana dan rendah ni, banyak perbelanjaan makanan. Jadi untuk item-item yang essential, kita telah pastikan bahawa zero rated GST.
Tapi ada yang kata takkan orang yang orang miskin atau orang berpendapatan rendah ni tak makan coklat sebab coklat is not exempted. Ya, of course there are certain things yang akan dikenakan, tapi masih dikenakan SST juga, sama juga. Tapi kalau lah kerajaan semua dah bersedia, kenapa kita perlu tangguh? Bukan, saya rasa mungkin tahap persediaan itu belum sampai tahap yang saya rasa Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kedua rasa puas. You have to remember, sekarang ni Datuk Seri Najib performance now. We must make sure bila kita implement sesuatu, betul-betul dia dapat diimplement dengan baik. Tidak ada masalah walaupun sedikit masalah. Sebab GST bukan melibatkan seorang dua saja, dia melibatkan semua berapa puluh ribu syarikat. Jadi we must make sure it's okay. Cuma penerangan tu penting. Jadi saya bagi penerangan di sini, dan kita pun akan buat roadshow untuk terangkan, dan kita akan buat rebuttal.